Allah Ta'ala. Nak buat maksiat pun, mana kita nak tinggalkan maksiat, minta pada Allah, biar Allah Ta'ala beri petunjuk kita, Allah Ta'ala tinggalkan kita daripada melakukan maksiat. Dan tiada dibalakan dua ini, tiada dibala maknanya tiada diuji dengan melakukan apa yang Allah suruh, dengan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dua perkara tu Allah Ta'ala uji kita. Uji dengan apa? Yang pertama Allah Ta'ala uji suruh buat benda. Yang kedua Allah Ta'ala uji suruh tinggal. Allah Ta'ala suruh buat, yakni ibadat. Allah Ta'ala suruh tinggal adalah maksiat. Allah Ta'ala uji kita. Sebab tu dia kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kamu kehidupan dan kematian nak uji kamu, siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, tiada diuji, tiada dibalakan dua ini yang dikosak bagi hambanya, yang ditujukan kepada hambanya di dalam ibadat akan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala uji kita dengan menyuruh kita buat benda ni dan meninggalkan perkara ni, maksiat, kerana Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok kita setara mana kita ni menunjukkan ketakwaan kita pada Allah. Anak kita sekolah tak ada periksa, dia rasa cerdik lah. Mak, saya cerdik kali dah kelas. Dah periksa dapat berapa? Tak ada periksa pun. Dah tahu siapa yang cerdik. Kita rasa kita cerdik lah. Maka nak tahu cerdik tak cerdik, kena buat ujian tu periksa. Dapat nombor corok sekali. Baru tahu. Baru tahu. Ataupun dapat nombor 1, baru tahu cerdik tak cerdik. Jadi kita nak tahu kita ni, Allah Ta'ala nak uji kita dalam keadaan Allah Ta'ala Maha mengetahui, sehingga Allah Ta'ala tahu siapakah yang benar-benar sabar, siapakah yang benar-benar tidak sabar, siapakah yang benar-benar bertakwa, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka diuji kita. Uji benda apa? Suruh buat baik. Kalau tidak kita boleh kata baik belaka orang. Jadi kita boleh kenal dah siapa yang baik. Baik yang ikut perintah Allah Ta'ala, dia baik. Kita kena kata dia baik, dia ikut perintah Allah Ta'ala. Siapa yang jahat? Yang jahat buat maksiat. Dia kira orang jahat. Dia kira orang jahat. Maksiat di antara maksiat, tak puasa, tu maksiat. Tak puasa, tak maksiat. Dengan arti kata melakukan maksiat, tidak mengikut perintah Allah Ta'ala. Maka dia kata lazimlah olehmu. Lazim ni maknanya hendaklah kamu ni, sentiasalah kamu. Lazimlah olehmu, sentiasalah kamu, yakni berdoa ataupun mengharapkan. Lazimlah olehmu, sentiasalah kamu berdoa, telah memberi petunjuk akan dika oleh Allah, yakni moga-moga Allah Ta'ala memberi petunjuk pada kamu. Minta banyak doa pada Allah Ta'ala. Kita ada anak ni baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala jadi anak kita ni zuriat yang baik, zuriat yang soleh. Dia berubah, jadi orang yang baik. Lepas tu banyak doa, jangan tinggal tiap-tiap kali lepas sembahyang baca. Kalau tak ada anak, doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku anak. Lepas tu minta anak yang soleh pula. Lepas tu minta Allah sebut nama, ya Allah Tuhanku, bukalah pintu hati anakku yang bernama sekian-sekian, supaya dia ni rajin bersembahyang, beribadat padamu. Kita ni masyarakat kita kena faham, doa silahul mukminin. Doa adalah senjata orang mukmin. Tapi kita kurang doa. Satu. Yang kedua, kita cepat putus asa. Kita doa 2-3 kali, dolih-dolih pun. Jangan. Kita berdoa sama. Tiap-tiap malam tak apa berdoa. Dengan doa Allah, berkat doa ibu ni cukup berkat. Doa ibu ni cukup berkat. Sebab tu ibu ni jangan menyupuh anak. Dia supuh habis. Habis binatang dalam hutang sebut aku. Bahasa rimah, bahasa kura, habis sebut. Jangan ada nyupuh anak. Kalau rasa nak marah, kata gini nak marah, Allah bertuah sungguh anak aku. Jadi doa. Aduh, rasa nak marah, ni habis-habis, buat habis ni binatang dalam tu, dalam hutan. Jadi nak beritahu, doa pada Allah Ta'ala biar anak kita ni jadi berubah. Jadi berubah. Jadi mintalah biar Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita. Kita tak mampu buat ibadat sebenarnya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Doa pada Allah Ta'ala. Nak semayang malam pun doa pada Allah. Nak pergi Mekah pun doa biar Allah Ta'ala terima tu. Anak nak periksa pun doa. Berdoa sama. Kalau boleh
setiap kali lepas sembahyang jangan lupa berdoa pada Allah. Mintalah apa-apa yang kita nak. Allah Taala cukup suka. Hamba dia yang doa. Allah, di antara suara yang disuka, yang dikasihi, yang disukai oleh Allah adalah suara permintaan hamba-hambanya terhadap Allah. Sehingga kalau Allah Taala kata, hamba ni mengetahui bahawa aku adalah Tuhan dia. Aku adalah Tuhan dia. Nak beritahu Allah Ta'ala cukup suka permintaan hamba dia. Maka dia kata petunjuk akan dika Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai orang yang berjalan akan jalan akhirat. Ni wahai kita yang nak berjalan ke negeri akhirat. Kita ingat kita akan berjalan semua ke negeri akhirat. Yang belajar ni semua nak berjalan begitu. Wahai orang yang berjalan negeri akhirat, maka dia seru kepada kita semua, pertama-tama tiap-tiap sesuatu bermula Allah Ta'ala itu yang memerintah, memberi taufik dengan kurnianya. Yang pertama biar kita kenal, yang memberi taufik, pertolongan pada kita adalah Allah Ta'ala. Yang pertama kita kena tahu, yakni dengan arti kata biar kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi biar Allah Ta'ala tunjuk pada kita, minta pada Allah Ta'ala. Dan dia kata mudah-mudahan bahawa engkau berkata bahawasanya telah datang khabar daripada Nabi. Mana mudah-mudahan boleh jadi. Boleh jadi kamu ni ada berkata telah datang hadis daripada Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tengok tu. Ada hadis dia kata menuntut ilmu. Apa makna menuntut ilmu? Mencari ilmu. Nak cari ilmu kena keluar daripada rumah, kena berjalan. Dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu laka bihi tariqan ila jannah. Dia kata man salaka tariqan, siapa yang berjalan keluar daripada rumah, tujuan dia apa? Yaltamisu fihi ilman, nak cari ilmu. Sebenar tu dia keluar tu nak cari ilmu, berjalan tu dia sebenarnya sahhalallahu laka tariqan bihi ila jannah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak mempermudahkan dia berjalan untuk sampai ke rumah Allah, untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk rumah kita tak tahu jahil masuk neraka, kita jalan ke majlis ilmu kita pun tahu. Hak dulu kita buat, lepas ni kita tinggal. Dulu dapat dosa, lepas ni dapat pahala. Maka pahala menyebabkan kita dekat dengan syurga. Maka sabit kita berjalan keluar menuntut ilmu, akhir kali kita dah tarah, kita dah beramal, akhir kali dekat memudahkan kita perjalanan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang duduk rumah tamu pergi belajar, dia jauh dengan Allah. Allah Ta'ala menyukakan dia perjalanan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lain-lainlah kalau Allah Ta'ala beri ilmu laduni, duduk rumah dikit-dikit dapat ilmu. Itu kalau boleh gitu tak apa. Tapi kita ni orang awam kena keluar belajar menuntut ilmu. Maka dia kata di sini ada satu hadis, menuntut ilmu itu fardu. Apa makna fardu? Wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal dapat dosa. Maka siapa tak pergi belajar, berdosa hukum dia. Belajar tu belajar dia, belajar ilmu. Ilmu tu ilmu apa? Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu yang kita nak dekat dengan Allah. Kita tambah warna-warna, kita sapa depan Allah Ta'ala juga akhirnya. Kita tambah sembahyang, kita tambah puasa, kita tambah keluar zakat. Akhirnya warna kita sapa depan Allah, mati juga kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Orang setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Maka tuntutlah ilmu. Ilmu tadi ilmu agama. Tuntutlah ilmu agama di situ. Dia kata merupakan fardu, yakni kewajipan atas tiap-tiap muslim laki-laki, wajib belajar. Hari ni mana orang utama? Ilmu agama ke ilmu dok agama? Ilmu agama ke ilmu dok agama? Ilmu dok agama orang utama. Orang tak utamakan ilmu agama, dok bukan ilmu agama. Anak-anak kita kalau tak pandai mengaji, setengah-setengah ibu apa tak kisah tak pandai mengaji. Siapa tak pandai mengaji? Tak ada atas anak dia kelas pada hari mengaji tu. Tak ada. Sama ada dia rasa tak penting ataupun dia rasa Allah pada hari 20 ya apa. Tuition 80 ya tak apa. Hak utama apa? Hak utama sekolah-sekolah biasa ni atau tuition, atau belajar matematik, belajar sains. Bukan tak penting-penting, tetapi agama lebih penting sebenarnya. Sekarang ni lihat apa yang berlaku kepada anak-anak kita hari ni di sekolah-sekolah. Saya banyak didatangi oleh cikgu-cikgu. Cikgu pening kepala. Hari ni
Dengan display anak-anak Allah, anak-anak orang ni, anak-anak muda ni dia kata ustaz tak hormat ke guru. Guru tak boleh tegur, guru tegur saja. Habis corang kereta. Mak saudara puan saya dia beli kereta baru. Kereta ni Honda kereta baru. Kat 100,000. Tak berani pergi sekolah. Tak berani pergi sekolah. Sebab dia kata dah boleh kadang-kadang budak nakal dia marah, dah marah gerak kena. Kena. Sebab kereta buruk dia pun acak kali dah kena. Tak apa tak kereta baru. Kau sedap budak-budak. Oh ni comel wak ni. Gerak tak okay. Hari ni masyarakat. Sebab apa? Sebab punca dia tidak mengutamakan pelajaran agama. Tak belajar ilmu agama. Maka tuntutlah ilmu agama. Maka menuntut ilmu agama itu wajib bagi laki-laki dan juga muslimah orang puan wajib. InsyaAllah kita buat kelas muslimat suku, muslimin suku. Kelas pada hari khusus mengenai fiqh. Jadi nak beritahu dan katakan dalam bab ni wajib kena belajar. Maka siapa yang tak belajar selama ni dia tak belajar, dia duduk rumah je. Kerja dia masak je kan. Kerja dia masak. Suami nak pergi kerja gosok baju. Gitu je. Lepas tu baju tambung, ugar kenapa tak dalam mesin basuh. Gitu je kerja dia. Lepas tu tengok rumah siapa kemas. Itu je kerja dia. Orang dengar orang mengajar apa-apa tak ambil cara. Siapa yang tak pergi belajar dia hukum dia berdosa. Kecuali suami dia ajar rumah. Mu tak pergi belajar dengan ustaz Kamal. Bapa mu belajar dengan aku. Belajar dengan saya ni. Saya pandai ajar orang ni. Belajar bab benda apa ni? Bab semayang. Dia pun ajar. Gini. Hukum benda apa ni? Hukum semayang 71. Isteri kata bukan 71, 17. Oh salah. Dia belajar. Kalau suami ajar, tak apa, lagi keluar tak apa. Tapi kalau suami tak ajar, wajib keluar untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Ilmu tu adalah ilmu fardu ain. Macam orang puang bagus, macam kitab Muhammad tu bagus. Bagus kata kitab Muhammad, dia pun kesedarkan orang puang kata kitab Muhammad kena atas kepala mak. Mana tak apa dah nak wisdom, nak faham mengenai kesalahan kita. Jadi nak beritahu belajar, lepas tu mengenai fiqh, mengenai tasawuf kena belajar supaya kita ni molek nak pergi ke Allah Taala, jumpa Allah. Maka dia kata muslimah perempuan kena belajar juga keluar, wajib hukumnya wajib. Siapa yang tak belajar duduk setahun, 3 tahun, 4 tahun duduk rumah menanggung dosa. Tahun-tahun duduk tanggung dosa. Lepas tu buat pula tak tahu benda pula, dalam keadaan tak tahu benda. Tinggal puasa tak tahu nak buat mana. Tak tahu nak buat mana. Kena qada. Tak tahu video macam mana habis masalah. Saya tidak dapat tidur, kena tahu. Orang lelaki gitu kok. Jadi masalah. Ada orang lelaki telefon dia kata isteri dia cerah dia. Jatuh talak kedah. Mana jatuh? Allah berat sungguh. Lepas cara tu, batu kena pergi belajar. Kena pergi belajar. Dapat kala. Dah boleh kena belajar. Kena belajar. Dia kadang-kadang bila terdesak baru nak cari ustaz. Belajar tambah ustaz bila terdesak. Kata tak boleh tu, bahaya dah jadi gini. Padahal orang kena bawa telefon ustaz. Nak tanya kan ustaz. Apa saya kata, awak ni bukan suami saya. Jatuh tak talak. Apa bimbang saya. Allah kalau jatuh berat apa-apa kita. Puak berat. Mana jatuh? Saya kata tak jatuh. Tak jatuh lega. Alhamdulillah tak jatuh. Allah tak ada. Kena belajar. Laki perempuan biar belajar. Biar belajar, biar tahu. Maka dia kata di sini maka apa ilmu yang tuntut akan dia fardu yang lazim. Maka persoalannya apakah ilmu yang wajib kita belajar? Yang disebut dalam hadis wajib kamu belajar ilmu. Bagi lelaki, bagi perempuan wajib belajar ilmu. Dia sebut lelaki perempuan ni tak kata tua muda. Dia tak kira tua ke muda, wajib kena belajar belaka. Kena belajar belaka. Maka dia kata apakah ilmu yang wajib kita belajar? Yang kata wajib tadi, dan apa hak dia? Apakah batasan yang setakat mana ke siapa jadi ulama besar? Belajar. Kena baca kitab tebal-tebal gitu baca. Dah apa kena baca wajib kena belajar? Dah. Ia ada hak-hak dia. Orang awam cara orang awam. Kalau kena baca kitab tebal-tebal Allah. Kitab tebal-tebal kayu. Jadi nak beritahu kita tengok macam mana hak dia yang tiada dapat tiada bagi hamba, yang mesti tiada dapat tiada itu mesti bagi hamba daripada menghasilkan dia di dalam pekerjaan ibadat. Apakah yang mesti dihasilkan dia, yang dia belajar untuk dia tahu?
Okey, sekarang ni kita pernah tak kita bertayamum? Tak pernah lagi. Setakat ni tak pernah lagi bertayamum. Kita tak faham pun bab tayamum. Dosa tak? Kita jahil terus bab tayamum. Dosa tak? Dosa tak? Tak dosa. Sebab kita tak buat bab tayamum tadi. Tak tahu. Tetapi bila kita nak bertayamum kena belajar. Tapi adakah nak tunggu tayamum baru belajar? Kalau belajar dulu. Belajarlah dulu. Hanya timbul dosa apabila perlu buat. Masa tu kita tak ada ilmu baru dosa. Jadi adakah perlu kita tunggu masa nak berlaku tayamum baru belajar? Tak. Masa tu kita belajar dulu. Belajar dah tahu dah. Okey, yang mana yang tak pergi haji lagi? Tak tahu pergi bab haji. Dosa lah. Dia tak dosa sebab dia tak pergi haji lagi. Tetapi bila nak pergi haji kena ada ilmu. Takkan di Mekah baru belajar. Maka sebelum ada tu kena belajar dulu. Kena belajar. Maka ini dia kata batasan-batasan. Ada hak yang kita kena belajar, ada yang kita kena tahu, ada yang kita tak tahu pun tak apa. Dia ada tahu pun tak apa. Dia ada jadi perkara-perkara tu. Maknanya kita tahu bab semayang. Adakah kita kena tahu pembatasan apa? Masalah-masalah yang rumit-rumit. Kita kena tahu? Tak perlu tahu. Tu orang alim kena tahulah. Orang-orang awam macam kita biasa ni kena tahu perkara-perkara asas dia. Maka apakah hak dia? Kita kena belajar dan kita dapat tahu. Biar kita lepas depan Allah, biar tahu. Dari segi akidah, dari segi tauhid, dia kita kena tahu sikit lekat belaka dah. Untuk kita, patut ibadat kita buat berdasarkan kepada ilmu. Maka dia kata apa dia? Hak dia yang mesti bagi hamba menghasilkan pekerjaan ibadat. Maka ketahui bahawasanya ilmu itu dituntut akan dia fardu daripada jumlahnya 3. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu sir, ilmu tasawuf. Dikendaki dengan dia itu barang yang bergantung dengan dia dengan hati. Bergantung dengan hati maknanya membicarakan tentang hati. Masuk bergantung dengan hati, yang berkaitan dengan hati. Hati ni macam penyakit hasad deki. Penyakit hasad. Penyakit hasad. Duduk hasad. Tak boleh tengok orang molek. Orang nak dia rasa benci sama, lepas tu rasa nak kata sama kau orang. Ini penyakit hasad deki. Kita orang hasad deki kita janganlah balas kan kita hasad deki. Dia kalau orang kata kita apa-apa, kita kena berterima kasih. Ustaz, itu kata ke Ustaz, alhamdulillah, ambil kemas 10 wi hadiah dia. Macam Imam Ghazali ke Imam Syafi'i. Tak ingat dah. Bila orang akan ngadu ke dia, kata Imam, orang kata ke Imam, orang kata Imam macam-macam, alhamdulillah, ambil makanan sikit wi ke dia hadiah. Orang tu ambil. Dia kata apa? Sebab dia kata awak kata ke dia wi hadiah ke awak. Sebab dapat pahala percuma. Kita kalau orang kata kita, alhamdulillah, untungnya aku tak awak mai padak, dapat pahala percuma. Tapi jangan suruh dia kata banyak-banyak. Kata lagi banyak, jangan. Kita kena tahu, ini bab hati. Hasad, dengki, ikhlas, lagi apa ikhlas? Ujub. Yang mahu rasa tak ada kampung ni kita hebat kali. Jangan rasa gitu. Sekuat mana kita buat amal ibadat, jangan berasa. Secomel mana jangan berasa. Aku comel kali dah boleh kok. Ataupun kita kata kita yang rajin kali, tak boleh kok. Kita tak boleh rasa ujub. Tak boleh pun kita rasa lebih atau orang lain. Itu nyakit hati belaka. Itu dipanggil ilmu tasawuf. Kena belajar. Kemudian satu lagi ilmu syariat. Dan yang ketiga ilmu syariat, ilmu fiqh. Kena ada 3 ilmu. Ilmu jahit tak pandai kan ni? Tak pandai ilmu jahit. Tak apa. Hamba tak pandai ilmu buat kuih. Hamba beli kuih semua tiap-tiap tahun. Tak ada pun ilmu buat kuih. Buat puding pun tak pandai. Mana? Tak apa. Tak apa. Yang masalah ilmu tu, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Ni kena. Kita kena tahu ilmu ini, dan ilmu ni akan dapat membersihkan amal ibadat kita, insya-Allah sampai pada Allah Subhanahu wa taala.